Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara Chang Lee Kang, seterusnya kepada saudara Zahir Hassan, kepada calon-calon keadilan dan Pakatan Harapan yang bertanding, dan kepada semua hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir pada program ceramah pada malam ini. Saya ingin menyampaikan salam daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana beliau atas urusan last minute tidak dapat hadir pada program pada malam ini. Namun saudara-saudara, saya merasakan bahawa sangat penting ya untuk kita hadir, untuk kita dapat maklumat, dan seterusnya bila kita pulang kita dapat kongsikan maklumat yang kita peroleh ini ya dengan jiran-jiran, dengan ahli keluarga kita. Berbeza dengan dahulu, kalau dahulu maklumat itu sangat susah nak dapat. Saya dulu belajar di Kuala Kangsar, di Malay College. Waktu itu era reformasi. Kalau mungkin pakcik-pakcik, abang-abang, kakak-kakak ingat, zaman itu sumber maklumat yang kita ada. Kita ada surat khabar. Kita ada kaset. Ya, siapa ingat kaset? Kita ada CD. Ya, dan dekat Kuala Kangsar tu ada satu kedai je yang boleh dapat maklumat. Dan saya merupakan antara budak yang ketika itu yang sangat rare yang minat tentang politik. Hari ini maklumat itu murah. Maklumat ini kita boleh dapat di mana-mana. Anak-anak muda pegang telefon, dia buka TikTok, dia buka Instagram, dia buka Twitter, buka Facebook. Bukan anak-anak muda saja, ya, pakcik, makcik, nenek semua pun pakai social media. Kita akan dapat tengok banyak pelbagai video, pelbagai maklumat pasal politik. Ada di hujung jari kita. Tapi kadang-kadang bila maklumat ni dah terlalu murah, terlalu mudah nak dapat, kita tak hargai dan kita tak rasa ia bermakna. Kita perlu gunakan maklumat ini untuk sampaikan maklumat ini kepada seluruh pengundi-pengundi supaya mereka membuat keputusan yang tepat. Baru-baru ini antara perkara yang menjadi viral, yang mendapat perhatian yang begitu meluas di kalangan orang ramai, ialah video di mana Zahid Hamidi, ya, dia kata kalau Barisan Nasional tidak menang dalam pilihan kali ini, bukan aku seorang yang akan masuk ke penjara. Dia tunjuk kat Tok Mat, dia tunjuk kat Presiden MIC, dia tunjuk kat Presiden MCA, dia tunjuk kat Hishamuddin. Jadi saudara-saudara, UMNO Barisan Nasional yang ada pada hari ini, mereka bukan kisah pasal rakyat biasa. Betul atau tidak? Mereka tak kisah pasal peneroka Felda, mereka tak kisah pasal orang di bawah. Yang mereka kisah ialah kerana mereka sudah terpalit dengan rasuah, maka mereka nak selamatkan diri mereka. Bila dia dah tengok bosku dah kena, maka sekarang semua takut kena ikut sekali masuk ke penjara. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, saya tidak ada permusuhan. Saya ada kawan-kawan orang UMNO, orang PAS, orang Bersatu, tak ada isu. Malah umur ayah saya sekarang 92 tahun. Hari ini pendamaan calon kali ini kali pertama ayah saya tak ikut saya pergi pendamaan calon. Saya bertanding kali pertama 2008, sama macam Likang, kami menang pilihan raya 2008. 2013, 2018, tiap-tiap kali ayah saya akan berarak dengan saya, dia akan tunggu bila keputusan keluar.
pada hari mengundi nanti. Tapi hari ini ya umur dia dah lanjut, dia pun tidak ikut. Ayah saya, saudara-saudara, beliau sering menceritakan bagaimana UMNO zaman dahulu berbeza dengan UMNO pada hari ini. Beliau menceritakan bagaimana Tunku Abdul Rahman, bapa kemerdekaan kita, beliau anak raja, tetapi kerana beliau berjuang, beliau masuk memimpin UMNO, beliau akhirnya habis segala hartanya, tergadai kerana perjuangan. Hari ini saudara-saudara, kalau kita tengok, ada wakil-wakil rakyat UMNO ni, dulu tak ada 1 sen pun. Tapi bila dia jadi wakil rakyat, dia jadi kaya sekaya-kayanya. Betul atau tidak? Sebab politik itu dah jadi benda untuk cari makan. Bukan benda untuk berkhidmat, tetapi untuk cari makan, untuk memperkayakan diri. Kita tahu tentang Allahyarham Tun Razak, yang seorang pemimpin yang sangat disegani, dan kita tahu bagaimana beliau dengan buah fikirannya telah mengasaskan Felda. Dan beliau bekerja cukup keras untuk membangunkan negara kita sampai dikenali sebagai bapa pembangunan. Sekarang kita tak tahu Muhyiddin ni bapa apa, Ismail Sabri pun bapa apa. Sebab sekejap sangat tak sempat nak beranak. Kan? Jadi saudara-saudara, yang saya nak ceritakan di sini, UMNO dahulu dan UMNO hari ini berbeza. PAS juga sama. PAS, saudara-saudara, kalau dulu almarhum Tok Guru Nik Aziz, beliau dihormati oleh kawan dan lawan. Beliau dihormati oleh orang Islam dan bukan Islam. Orang jadi kagum, orang tengok betapa zuhud, betapa simpelnya seorang pemimpin, seorang menteri besar. Dikorbankan allowance dia, dikorbankan tidak duduk di rumah rasmi, hidup dengan cukup simpel, bekerja keras untuk membangunkan negeri Kelantan. Hari ini, saudara-saudara, ketika mana orang Kelantan nak dapat air bersih pun susah. Dah jadi, di TikTok tu ada video, dia cuba, dia ambil air pipe dekat Kelantan, lepas tu dia letak susu. Jadi macam cappuccino. Orang nak dapat air ni, kalau kita bercakap pasal Islam ini, air ni perkara asas untuk membersihkan diri kita. Tapi air bersih tak dapat. Hutang, bil, elektrik, air Kelantan Sdn Bhd 30 juta ringgit. Hutang bil elektrik mereka. Tapi pada masa yang sama, menteri besar, speaker, timbalan speaker, exco, kereta rasmi mereka apa? Mercedes. Mercedes. Bukan Mercedes yang budak-budak main, Mercedes betul. 200-300 ribu satu kereta. Sedangkan kalau di Selangor, Selangor ni 10 kali ganda lagi besar bajet dia berbanding Kelantan. Ada bekalan air, orang susah dapat air percuma, banyak faedah di sana. Menteri besar pun pakai Camry, Toyota Camry. Tapi di Kelantan, ketika mana rakyat susah, ya, antara negeri di mana rakyat paling miskin, paling tinggi masalah sosial, pemimpin mereka hidup dengan mewah. Kemana warisan, ya, ilmu yang diajar oleh almarhum Tok Guru kalau mereka boleh memerintah dalam keadaan macam itu? Jadi saudara-saudara, bagi saya, enough is enough. Kita jangan ditipu lagi oleh mereka yang cuba menggunakan hujah bangsa dan agama, sedangkan yang terseksa di bawah ini orang rakyat Malaysia yang biasa, tak kiralah orang Melayu baik, orang Cina baik, orang India baik, yang berada di atas pimpinan UMNO, Bersatu, MCA, MIC, mereka hidup senang lenang. Tapi
supaya mereka kekal relevan, mereka buat kita kat bawah ni bergaduh. Yang saya minta, bagi kami peluang 5 tahun penuh. Dua-dua lah ya, sebab Perak pun kita dapat 2008 kita dapat, 2018 kita dapat, tapi tak dapat bertahan kerajaan negeri. Kerajaan pusat kita ubah buat kali pertama dalam pilihan raya bersejarah. Waktu itu saya Exco Kerajaan Negeri Selangor, Ketua Angkatan Muda Keadilan. Saudara Lee Kang merupakan adun di negeri Perak, 2 penggal juga macam saya, dan beliau merupakan Setiausaha Angkatan Muda Keadilan. Kami tidak minta bertanding di kerusi mudah atau kerusi senang. Sebaliknya, kami masuk bertanding, berbincang dengan saudara Rafizi, dia kata kalau kita nak menang Putrajaya, kamu sebagai pemimpin Angkatan Muda kena masuk dan langgar kubu-kubu Barisan Nasional. Saya bertanding di Setiawangsa, satu-satunya kerusi Kuala Lumpur yang UMNO tak pernah kalah. Lee Kang bertanding di Tanjung Malim. Saya ingat di Perak ni ada berapa? 18 Felda. 10 Felda di Parlimen Tanjung Malim. Betul atau tidak? Lebih dari separuh. Tapi Alhamdulillah, ya, kerana waktu itu rakyat mahukan perubahan, rakyat bagi peluang kepada kami sebagai anak-anak muda yang mungkin tak berapa dikenali, tetapi kerana kita bersama-sama Pakatan Harapan dan kita menjanjikan sesuatu yang baru. Namun kerajaan Pakatan Harapan itu tidak kekal. Ada berlaku pengkhianatan. Negara dilanda COVID pula, dan akhirnya hari ini kita berdepan dengan PRU ke-15. Beza dia apa, saudara-saudara? Sekarang kita ada Akta Anti Lompat Parti. Kalau saya, Lee Kang, saudara Zahir, bila menang di Wangsa Maju, sekiranya kami lompat parti, maka wajib diadakan pilihan raya kecil supaya rakyat yang tentukan dia nak pilih wakil rakyat atau dia pilih parti. Memang betul ada kadang-kadang orang itu, pribadi itu, body itu yang disayangi oleh pengundi. Tak apa, biar rakyat yang tentukan sebab rakyat yang memilih mereka kali yang pertama. Tapi biasanya rakyat nak parti. Ya? Kadang-kadang orang tak kenal pun wakil rakyat, dia tengok lambang. Jadi dia pilih parti. Maka saudara-saudara, dengan ada Akta Anti Lompat Parti, bila kita ada kerajaan, insya-Allah Pakatan Harapan, maka kerajaan ini ada ruang untuk 5 tahun kita mentadbir. 5 tahun ini kita ada beberapa janji, beberapa tawaran. Antara perkara yang paling penting bagi saya ialah soal kita nak menangani kos sara hidup. Sebab kita dah lalui satu tempoh di mana rakyat cukup menderita. Hari ini nak dapat telur pun susah. Saya tak tahulah dekat Perak, tapi kalau kami di Kuala Lumpur tu nak dapat telur pun susah. Baru-baru ni nak dapat ayam pun susah. Bayangkan nak makan ikan pun dah mahal, ya? Nak makan daging pun dah mahal. Biasanya kita makan ayam dengan telur. Ayam pun dah mahal, sekarang telur pun dah mahal. Sardin dalam tin pun dah mahal, kan? Jadi tak ada apa lagi tinggal kalau semuanya jadi mahal. Benda ini boleh diatasi kalau kerajaan ada ketegasan. Dia selalu bercakap tentang jihad nak lawan orang tengah lah, jihad nak lawan inflasi dan sebagainya. Tapi sebenarnya kerajaan tidak tunjuk keazaman untuk betul-betul membantras tauke-tauke orang-orang tengah yang menguasai pasaran ini. Saudara-saudara, seterusnya apa lagi yang kita nak? Tadi disebut tentang rasuah. Rasuah di negara kita cukup serius. Kadang-kadang bila saya berbahas, saya tengok tentang belanjawan negara, masalah dia bukan sangat pasal belanjawan. Belanjawan tu cukup, tapi sampai ke bawahnya sikit. Saya yakin sekolah-sekolah di sini ada masalah, kan? Tapi di Kuala Lumpur itu pun nak baiki bumbung sekolah makan masa 4-5 tahun.
Satu blok tak boleh digunakan sebab tak ada bajet. Dulu apa mereka buat? Bajet mereka buat projek solar untuk Rosmah. Dia cilok kat situ. Kita ada kes kapal LCS yang cukup terkenal. Saya dan Likang terlibat ketika kita membuat siasatan di Parlimen. Yang menyedihkan saudara-saudara, bila mereka buat begini, yang menjadi mangsanya ialah rakyat. Kita ada insiden 1 atau 2 tahun lepas, kapal negara China masuk ke dalam sempadan negara kita ketika mana kapal Petronas sedang berada di situ untuk melakukan kerja-kerja tinjauan. Bila kapal China masuk tu, biasanya kita bergantung kepada negara-negara lain. Jadi kita terpaksa panggil Amerika, kapal Amerika tengah dibaiki. Akhirnya kapal Australia datang untuk menenteramkan suasana dan memastikan kapal China ini keluar. Saudara-saudara, ini bukan kapal perang pun. Dia panggil kapal militer. Yang makna kapal-kapal bukan kapal askar China pun, tapi kapal militer mereka cukup mengganas, masuk. Kita terpaksa panggil Amerika, Amerika tengah repair kapal, kita panggil Australia. Australia datang, keadaan tenang sekejap. Tapi kita sebagai sebuah negara yang berdaulat, sampai bila nak bergantung kepada orang lain? Kita dah pesan kapal. Bukan murah, kita belanja 9 bilion untuk kapal ni. Patut dah siap. Negara Mesir pesan. Sekejap je dah dapat. Kapal sama negara Mesir dapat. Indonesia pesan. Jenis awal daripada Belanda yang TLDM minta. Tetapi kementerian tidak mahu pada waktu itu. Indonesia pun dah dapat. Tapi Malaysia tak dapat-dapat. Saudara-saudara, saya tak tahu tentang saudara-saudara, tapi saya malu apabila negara kita, macam saudara Zahir kata, suatu ketika dulu kita boleh pergi ke luar negara, mata wang kita laku, orang bercakap tentang Malaysia, orang tengok kita, mereka cukup kagum. Hari ini kekaguman itu sudah tidak ada. Jadi saudara-saudara, saya minta tolong bagi peluang Pakatan Harapan 5 tahun yang cukup. Kita ada Akta Anti Lompat Parti. Di peringkat persekutuan, saudara Likang, calon-calon kita di DUN untuk Kerajaan Negeri Perak. Kita kali ini menjadikan Perak sebagai negeri barisan depan keadilan dan Pakatan Harapan. Sebab itu, kita meletakkan calon-calon yang terbaik bertanding di negeri Perak. Saya harap saudara-saudara bagi peluang kepada kami, tengok apa yang kita dapat lakukan dalam 5 tahun. Jika dalam 5 tahun ini kita, orang kata, menipu rakyat, kita khianat kepada amanah yang telah diberikan kepada kami, maka saudara-saudara, sampai tempoh dan masanya, undilah parti lain yang lebih meyakinkan dalam pilihan raya akan datang. Pencenkan saya, pencenkan Likang dalam PRU ke-16. Kalau kami buat kerja dengan betul, sebab pilihan raya ini merupakan tempoh untuk seorang calon wakil rakyat itu menyambung kontrak atau ditamatkan kontrak oleh rakyat. Jika kami buat kerja dengan baik, sambunglah kontrak kami, saudara-saudara. Sebab itulah ini merupakan kuasa yang ada di tangan anda. Ini kuasa rakyat, kuasa undi tersebut. Gunakan sebaik mungkin, insya-Allah kita dapat lihat satu perubahan yang besar di negara kita. Dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ya, 19 hari bulan ini kita turun mengundi bagi sokongan pada Pakatan Harapan. Malam itu bila kita melepasi 112 kerusi, kita akan dapat panggilan daripada Istana Negara untuk keesokan harinya 20 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dengan sokongan tuan-tuan, insya-Allah itu kita dapat realisasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.